Pelbagai informasi terkini di MHI, Rabu 2 Mac. Kau ada anak jiran yang tak kerti nak balik. Balik. Video TikTok anak jiran. Jiran bermasalah. Misi menyelamat KRT Dangi. Semua ini dan banyak lagi di MHI TV3. Hidupkan pagi anda bersama kami di Malaysia hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Yang pastinya hari ini bersiaran langsung bersama kami untuk siaran 2 Mac 2022 di hari Rabu. Bersama saya Hazrina Kasim dan juga rakan setugas Hanif Miswan. Ya, betul. Apa khabar semua? Harap dalam keadaan yang baik, sihat dan juga sejahtera hendaknya. Dan kita ingin memberikan semangat. Mungkin dah bermula pun, tapi tak apa. Kita nak bawakan semangat sebab bila bercerita mengenai peperiksaan ini, saya kira ini macam satu-satunya peperiksaan yang memang mendapat tumpuan seluruh negara setiap tahun lah, Rena. Betul. Ini sebenarnya hari yang dinantikan oleh calon-calon SPM 2021 di mana hari ini merupakan hari pertama kertas bahasa Melayu yang diduduki oleh 407,097 calon SPM di seluruh negara. Yang pastinya kalau difahamkan ketika ini sedang sibuklah. Betul. Menjawab soalan bahasa Melayu. Dan memang peperiksaan SPM ini antara yang dipersiapkanlah oleh semua ibu bapa, guru-guru. Betul. Kita melihat kepada ultimate goals ni dalam sistem peperiksaan kita ialah ianya akan membawa kepada satu lagi perjalanan ke Menara Gading dan kita pun nak melihat kepada bagaimana perjalanan kehidupan daripada peperiksaan ini. Tapi apapun, semoga berjaya kita ucapkan. Ini hari pertama dan pastinya pelbagai dugaanlah kepada calon 2021 ni daripada tahun lepas sehinggalah ditunda kepada takwim peperiksaan yang baru sampai ke bulan Mac ni. Pertama kali ni saya hidup bulan Mac ada SPM dan juga ada beberapa dugaan jugalah buat calon-calon di Pantai Timur. Betul. Ini kita nak menyentuh juga dalam situasi apabila negeri-negeri di Pantai Timur terjejas dengan situasi banjir ini. Ada calon-calon yang terpaksa menunda kertas bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dalam sidang kedua pada bulan April nanti. Dahlah berdebar menanti sehingga Mac. Kemudian ditunda lagi 1 bulan. Pastinya pelbagai perasaan lah dalam kalangan 708 calon yang kalau kita ketahui mereka ni dari rantau panjang di Pasir Mas yang mana sebenarnya terpaksa akur dengan keputusan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia ini. Dan dijangka pada 7 Mac bergantung pada keadaan barulah calon-calon ini bersama dengan guru-guru mereka juga. Jangan lupakan bahawa mereka juga bersama-sama berdebar jugalah untuk bertugas untuk melihat anak didik mereka semua ini ke lapangan perjuangan itu. Jadi insya-Allah kita harapkan agar segala keadaan dipermudahkan, tapi kita nak bawakan juga kepada anda semua secara istimewa pada pagi ini seorang guru dan seorang murid yang akan menduduki peperiksaan ini yang ditunda cabarannya terlebih dahulu. Bersama kita secara panggilan video adalah Cikgu Syamsuria Hassan, guru Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Kiambang, Pasir Mas, Kelantan, dan juga Sarah Alia Abdullah, pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Rantau Panjang, Kelantan. Jom kita perkenalkan. Assalamualaikum, selamat pagi kedua-duanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi Hanif dan juga Hazrina. Selamat pagi. Baik, kita nak ketahui jugalah dalam situasi sepatutnya hari ini menjadi hari bersejarah untuk calon-calon SPM di seluruh negara, namun 708 calon yang terpaksa akur untuk menghadapi peperiksaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris ni pada bulan hadapan. Kalau boleh kita kongsikan dengan cikgu terlebih dahulu, bagaimana mungkin melihatkan semangat pelajar-pelajar ataupun murid-murid ini ketika ini, cikgu? Okey, alhamdulillah. Terima kasih Hazrina. Okey, untuk pagi ini perkongsian sedikit daripada Cikgu Syam secara keseluruhannya sebagaimana yang kita dah maklumkan seramai 708 orang calon yang sepatutnya menduduki sijil pelajaran Malaysia pada pagi ini tapi terpaksa ditunda kepada bulan April. Dilihat dari segi emosi dan perasaan mereka menghadapi situasi dan juga musibah banjir yang berlaku di luar musim ini, Hazrina, adalah satu benda yang agak luar biasa pada kami.
tapi dilihat dari sudut emosi murid-murid khususnya pada pagi ini di SMK Seri Kiambang sendiri, dilihat bagaimana murid-murid itu mengambil musibah ini sebagai suatu benda yang positif, mereka tenang ketika masuk dewan pada pagi tadi sebab Cikgu Syam ada menghubungi beberapa rakan guru di SMK Seri Kiambang bertanyakan bagaimana keadaan dan situasi murid-murid pada pagi ini. Oh, maksudnya di sekolah cikgu masih berjalan peperiksaan? Sekolah cikgu pada pagi ini alhamdulillah berjalan sebagaimana dijadualkan. Kecuali hanya sekolah sahaja yang akan berlangsung pada bulan April nanti. Okey, faham. Jadi cikgu ajar mata pelajaran apa cikgu? Okey, untuk Cikgu Syam sebenarnya peperiksaan untuk kertas kesusastraan Melayu komunikatif ianya akan berlangsung pada 22 hari bulan Mac nanti. Tapi lambat lagi sebenarnya. Okey, faham. Tapi ialah kebimbangan tu memang dah ada lah kan? Betul. Okey, kita nak bersama juga dengan adik Sarah Alia Abdullah. Sarah, kalau boleh dikongsikan ketika keadaan ketika banjir tu berlaku, macam mana air masuk rumah, cepat ke keadaan ketika itu, adik Sarah? Air naik dengan cepatlah sampai buku teks semua tak selamat. Tak sempat nak selamat. Buku teks semua kena banjir. Okey. Tapi boleh tak kita kita nak Air naik dengan cepat sampai paras dada. Paras dada. paras dada. Wow. Okey, sekarang ini sebenarnya adik Sarah berada di mana? Di rumah. Di rumah. Maksudnya keadaan air dah surut ke atau bagaimana? Dah surut dah. Air dah surut. Surut banyak lah. Okey, adik Sarah nak tanya juga sebab rakan-rakan yang lain ketika ini waktu ini sedang menduduki peperiksaan bahasa Melayu dan sebagai calon yang sepatutnya bersama-sama dengan rakan-rakan ni, bagaimana agaknya menerima keputusan yang terpaksa menunda kertas bahasa Melayu ini? Apa yang adik Sarah rasakan sekarang ni? Sedih lah sebab orang lain dah boleh periksa kan. So, tak boleh exam lagi. InsyaAllah lah boleh study banyak lagi. Ya, dalam kesedihan tu ada juga senyuman adik Sarah. Cikgu Syam, kalau masih bersama dengan kita kan, kalau boleh kita nak tanyakan ketika mendapat berita melihat berkenaan dengan air dah mula naik di beberapa kawasan di sekitar Kelantan terutamanya, apa yang bermain di fikiran cikgu lah? Keadaan banjir tu ke ataupun anak-anak murid ni nak menghadapi peperiksaan ni, rasa risau tu macam mana cikgu? Okey, terima kasih Hanif. Yang pertama sekali Cikgu Syam berasa sangat-sangat bimbang dengan situasi yang berlaku ini. Yang bagian Cikgu Syam sebentar tadi adalah situasi luar jangka yang kita tak ramai benda yang akan berlaku. Kerana calon-calon SPM telah pun sebenarnya cukup bersedia untuk menghadapi peperiksaan SPM yang bakal berlangsung pada hari ini. Namun pada 27 hari bulan baru-baru ni, kita seluruh Malaysia tahu secara umumnya bahawasanya daerah Pasir Mas, khususnya di daerah Ratau Panjang, telah pun dinaiki air yang sangat luar biasa. Okey, pada situasi Cikgu Syam, bagaimana Cikgu Syam memikirkan keadaan murid-murid Cikgu Syam sendiri dan juga murid-murid ataupun calon-calon yang berada di sekitar Pasir Mas khususnya yang bakal menduduki peperiksaan pada pagi ini. Okay, namun untuk Seri Kiambang sendiri pada pagi ini, untuk pengetahuan Hanif dan juga Putterina, kita telah pun dibantu oleh dua aset, iaitu aset kerajaan, iaitu sekolah Seri Kiambang telah pun disediakan dengan 2 truk tentera untuk ambil pelajar-pelajar asrama untuk dibawa ke bilik-bilik peperiksaan. Wow. Okey. Baik, cikgu, kita nak ketahui juga sebab bila berlakunya situasi banjir ini, pastinya ada juga antara kelengkapan dan juga peralatan sekolah yang tidak dapat diselamatkan, termasuklah buku pelatihan dan juga buku teks pakaian sekolah. Bagaimana agaknya pihak sekolah sendiri menangani tentang masalah yang dihadapi oleh calon-calon ini? Okey, pelajar-pelajar diberikan kelonggaran tetapi perlu memakai pakaian yang sopan. Macam di Seri Kiambang pagi tadi juga, menurut sumber ada pelajar yang terpaksa memakai baju co-curriculum. Okey, kerana mungkin pakaian sekolah mereka tidak dapat diselamatkan, namun diberikan kelonggaran di mana mereka boleh memakai pakaian yang sopan pada pagi ini. Ya, Cikgu Syam ni bercakap memang macam melaporkan betul-betul dari tempat kejadian lah Cikgu Syam. Kita nak bersama dengan adik Sarah. Adik Sarah, kalau boleh dikongsikan keadaan kabarnya di rumah, keadaan menjadi lebih baik pada hari ini. Okey ke sekarang ni? Adik Sarah?
Okey. Okey, maksudnya nanti bila dah nak ambil peperiksaan kan, tarikh pun dah diumumkan pada April dan mungkin besar kemungkinan 7 Mac ni kalau keadaan dah bertambah baik akan dibenarkan untuk menduduki peperiksaan. Okey, persediaan mental bagaimana? Rasa bersedia tak anytime nak ambil ni? Dah bersedia dah. Cuma itulah tak boleh nak exam bahasa Melayu kan. Sebab dah ready dah. Oh, yang paper-paper lain, kertas-kertas lain dah bersedia lah, tak ada masalah lah. Belum study lagi. InsyaAllah study. Okey. Tak apa, masih lagi ada ruang dan kesempatan kan. Kalau kita lihat sebenarnya ini juga kalau difikirkan dari segi hikmahnya ada kelebihan lah untuk calon-calon 708 calon ini untuk lebih fokus dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Ada lebih masa daripada calon yang mendudukinya pada hari ini. Okey, mungkin kita nak dengarkan sedikit daripada adik Sarah terlebih dahulu. Sedikit kata-kata semangat yang nak diberikan kepada rakan-rakan yang turut bersama-sama menghadapi cabaran pada ketika ini dan juga untuk harapan bagi SPM 2021 ini, Sarah. Saya harap kawan-kawan yang lain pun semangat exam next week supaya tak sedih. Baik, terima kasih adik Sarah dan kita harapkan adik Sarah juga terus bersemangat ya. InsyaAllah ada rezeki 7 Mac ini akan bersama-sama dengan rakan-rakan yang lain untuk menduduki SPM. Okey, kejap sebelum kita lepaskan adik Sarah. Adik Sarah boleh tak tunjukkan keadaan rumah? Boleh tak ambil telefon tu, tengok keadaan rumah sekarang ni. Kalau tak keberatan lah ya. Sambil bagi tahulah kalau sebelum ni air tu di tinggi mana, paras mana kan? Semua basah. Oh, ni buku itu teks. buku. Alamak. Okey. Wow, ini cabaran ni. Macam mana nak study nanti kan? Dalam suasana begini pastinya ia juga memerlukan kekuatan mental. Okey, dalam ini bilik. dalam bilik. Okey. Air sampai paras mana sebelum ni, Sarah? Pada sini. Oh, paras Okey, tinggi. oh itu. Baik, betul-betul. Sampai ke dada jugalah. Baik, terima kasih Sarah. Semoga Sarah bersama keluarga dan juga penduduk setempat tabah yang menghadapi ujian ni. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Sama. Cikgu Baik, Syam pula, Rina? Cikgu Syam, mungkin sebelum kita berakhir ini, Cikgu ingin memberikan semangat untuk calon-calon SPM di sekolah Cikgu dan juga bagi mereka yang terkesan tidak dapat bersama-sama dengan rakan-rakan yang lain. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Hazrina. Cikgu Syam mengharapkan sebagai seorang guru yang terlibat dengan banjir juga. Okey, semoga anak-anak murid yang duduki peperiksaan SPM boleh menjawab soalan yang diberikan dengan tenang, diberikan kefahaman dengan jelas, diberikan idea yang bernas dan juga kesihatan yang baik khususnya pelajar-pelajar yang terlibat dengan musibah banjir. Dan mereka, Cikgu Syam juga doakan supaya mereka akan mendapat keputusan yang cemerlang. Walaupun kami di Pantai Timur khususnya di daerah Pasir Mas dan juga Rantau Panjang terpaksa menghadapi musibah ini dengan tenang. Itu saja perkongsian Cikgu Syam. InsyaAllah. Amin Cikgu. Kami juga doakan agar segala ini permudahkan urusan Cikgu bersama dengan rakan-rakan tugas yang lainnya. Ya, insyaAllah. Cikgu jaga diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Okey, itu dia tadi perkongsian kita bersama dengan Cikgu Syam dan juga adik Sarah yang berada di Pasir Mas dan juga Rantau Panjang berkongsi tentang pengalaman mereka dalam keadaan situasi banjir ini, bagaimana murid-murid berdepan dengan peperiksaan dan bagaimana pula bagi adik Sarah mewakili rakan-rakan yang lain yang tidak dapat menduduki peperiksaan pada hari ini. Itulah kan macam-macam cabaran sekarang ni. Okey, kita nak berhenti seketika. Selepas ini kita nak kembali kepada topik kita berkaitan dengan hidup berjiran membawa bahagia segalanya di Malaysia hari ini. Dalam membentuk muafakat, antara gaya hidup yang menuntut keperluan bermasyarakat ialah adab hidup berjiran. Pastinya di setiap kejiranan, ada organisasi yang menjaga kemaslahatan masyarakat untuk mencapai keharmonian. Bagi komuniti Rukun Tetangga Dangi, Negeri Sembilan, sebuah persatuan yang diwujudkan sekitar tahun 1993 ini cukup proaktif dalam memberikan sebarang perkhidmatan kepada masyarakat. Pelbagai usaha dilakukan, antaranya mewujudkan sub-komuniti,
seperti kejiranan wanita dan belia. Bukan itu sahaja, faktor keselamatan juga dititik beratkan sehingga menumbuhkan skim rondaan yang terdiri daripada penduduk dalam menjamin keselamatan setempat. Terbaru inisiatif KRT Dangi dalam misi banjir yang berlaku akhir tahun lalu bermula dengan menyediakan pusat pemindahan sementara sehingga ke bantuan pasca banjir. Dengan populasi seramai 2,000 penduduk, pelbagai ragam aduan yang diterima oleh pasukan ini, namun mereka cukup berdedikasi dalam menyelesaikan sebarang permasalahan. Keselamatan komuniti, tanggungjawab bersama. Baik, kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Ada sebab kami duduk berjiran pada saat ini untuk bersama dengan anda bagi berbincang berkaitan dengan adab hidup berjiran yang membawa bahagia. Dan yang pastinya kita melihat bahawa dalam kehidupan kita ini, kalau tinggal di kawasan perumahan ataupun di Pangsapuri sendiri, memang kita ada jiran. Jiran yang perlu kita kenali supaya di waktu kecemasan, orang pertama yang akan membantu kita adalah jiran. Betul. Kalau saudara mara ni jauh kedudukannya kadang-kadang kan. Ini penting, betul. Saya sangat setuju lah. Yang pertama akan datang, jiran. Kalau dah setuju, kita nak berkenalan dengan jiran kita juga. Jiran kita juga. Kita ada 2 jiran tetangga kita di sini yang pastinya saya amat teruja tau Hanif. Kerana kawasan kejiranan ataupun rukun tetangga Dangi Kuala Pilah ini dipengerusikan oleh seorang wanita. Ini dia. Saya nak perkenalkan Puan Nurhayati Abdullah, pengerusi KRT Dangi Kuala Pilah. Assalamualaikum, apa khabar Puan? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik. Terima kasih bersama kami di Malaysia hari ini. Dan kita perkenalkan juga bersama Puan Nurhayati adalah Encik Eng Kok Hiap, AJK KRT Dangi juga. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih kerana sudah bersama kami. Datang dari Dangi tau, di Pilah ni kabarnya waris ni. Okey, kita nak menyentuh tentang kehidupan berjiran yang dikatakan boleh membawa bahagia. Kalau kita boleh ambil contoh terdekat di Dangi sendiri sebagai seorang pengerusi KRT Dangi, bagaimana sendiri Puan Hayati melihat pentingnya untuk hidup berjiran dalam suasana bermasyarakat untuk sampaikan kepada mereka di luar sana tentang kehidupan berjiran ini boleh membawa bahagia? Betul, setuju tajuk ni. Kita ni hidup di luar bandar. Kira Pekan Dangi ni pelbagai bangsa. Kaum Cina ada, India ada, Melayu semua. Jadi kalau nak ikut tradisi perpaduan di kampung kami tu memang dari dululah. Dia kait rapat. Sebab yang di Pekan Dangi ni adalah pekan majoriti orang Cina. Majoriti Cina. Jadi keliling dia ada kampung Melayu, lepas tu ada estate, ada gaul India. Semua akan beraktiviti turun di Pekan Dangi. Minum bersama satu meja. Tiap-tiap pagi jumpalah. Membeli belah semua jumpa di Pekan Dangi. Wow, okey. Boleh saya bahasakan Mr. Eng lah ya. Melihat kepada kekuatannya sebab tadi kata majoritinya Cina, ada juga Pekan Melayu, kawasan India juga di sana dan aktiviti itu dilakukan bersama di Pekan Dangi ni. Okey, bagaimana memupuk agar semuanya boleh buat sama-sama dalam satu kawasan ni, dalam satu KRT ni ya, sebab kadang-kadang sukar juga nak bergaul ni, tapi dengar cerita ni nampak macam buat sama-sama. Bagaimana sebenarnya memupuk tu? Betul ansur. Okey. Jangan kita mementingkan diri sendiri sangat. Kita kena fikir kita hidup satu kelompok, kena betul ansur. Lepas tu kena memahami sesama sendiri. Lepas tu kita kena faham dari segi aspek agama, aspek tradisional, aspek masing-masing semua kita kena faham. Baru kita boleh hidup berkelompok. Boleh saya tahu dah berapa lama Encik Eng menetap di Dangi ni sendiri? Sejak lahir tahun 74. Tahun 74. Okey, kalau dihitung mungkin dalam 48 tahun. Wah, lama tu. Oh, laju Tamat tolak. Anak jati diri. Okey, dalam tempoh selama 48 tahun menjadi orang kata orang kuat Dangi lah ya. Bagaimana sebenarnya kalau kita lihat sendiri kan dari segi kemuafakatan tu. Contohlah kalau kita ambil
tentang majlis kenduri kendara atau ada majlis perayaan, saya pasti Hanif, Betul. ini antara yang paling seronok kita lihat dari segi kemufakatannya. Dia gedegang-gedegung tu. Boleh cerita sikit tak? Bagi saya orang Cina, kalau segi adat orang Melayu, memang saya handal lah. Kalau nak kundi kendara berkampung, memang seorang kampung Melayu. Andal bona lah ni. Kenduri berdating, dulu pakai berdulang. Betul. Sekarang tak ada dah. Sekarang dah bagi Catering. Seronok dah lain. Oh, penanggah lah ni, penanggah. Hanif, sebenarnya kalau nak tahu, Cik Eng ni kalau kenduri kendara pandai apa? Pandai main kompang. Tapi Betul hari ni lah. tak apa nak sembang. Hari ni tak buat kompang. Tak buat persembahan sebab mainan kompang ni berkumpulan. Betul. Dia seorang ni tak jadi dah. Hanif ada? Saya tak boleh. apa. Macam lain saya boleh main yang satu je. Dia datang ni. rentak. Dia rentak. Oh, rentak tu Betul. penting ya. Puan Yati, kalau nak dikatakan, okey, saya nak bawa kepada realiti lah sebab kita tengok yang manis-manis saja. Contohlah kalau berlaku isu, bagaimana cara untuk mendapatkan penyelesaian? Sebab yalah kita ni cubit pun sakit lah juga, apatah lagi ada berjiran ni kan. Ya. Macam mana nak pastikan muafakat tu sentiasa bersama, ada jalan penyelesaian terbaik? Dia bagi saya dia macam ni. Kita hidup berjiran. Jadi dia tak macam bandar. Kat luar bandar ni dia hari-hari kita berjumpa. Kita bertegur sapa, tanya khabar. Dia sentiasa ada interaksi lah sesama diri. Baik, kalau dilihat, kami juga difahamkan di Dangi sendiri ni sentiasa ada aktiviti. Betul. Untuk merapatkan hubungan silaturahim. Ada aerobiknya, ada latihan kompang. Ada gotong royong. Gotong royong aktif sangat ni. Mungkin boleh cerita sikitlah rutin sebenarnya warga Dangi sendiri. Ya. Kalau nak ikutkan di masa yang COVID ni, banyak aktiviti sebenarnya kita tak dapat lakukan. Cuma yang akhir-akhir ni dah endemik kan. Endemik kita buatlah skala kecil. Aerobik boleh, tapi jagalah SOP yang ada. Yang setakat ini kita jalankan, selain aerobik kita macam kita ada squad kombi. Jadi kita pergi hantarkan mesej maklum kat penduduk tentang yang hidup nombor baru. Squad apa tadi? Kombi? Kombi. Buat kerja gotong royong, membersihkan, membasmin kuman dan dengan nyamuk semua. Hantar mesej tentang nyamuk Aedes. Dan tadi sebenarnya saya tertunggu juga kalau ada video Encik Eng yang aerobik tadi, tak ada. Kompang saja. Okey, Encik Eng, mungkin saya tertarik sebab yalah tradisi kompang tu adalah tradisi Melayu secara umumnya. Encik Eng ni ketua tau. Macam mana ni boleh terlibat ni? Pengurusi ya. Saya jadi pengurusi kompang, pasukan kompang sejak dari ditupukan. Sampai pengurusi. sekarang Sampai. tak tahulah. Menang tanpa bertanding lah. Senang cerita. Orang suka, orang minat. Ya. Bagi saya senang saja. Apa masalah akan terjadi. So kita kena cari jalan penyelesaian. Kita akan bantu mana yang kurang, membaiki mana yang rosak. Ya. Itu je. Setujulah, sangat setuju. Kan, dan kalau kita lihat sebenarnya dalam kehidupan dalam sebuah kampung ataupun kawasan itu, kadang-kadang tidak semua ini hidupnya itu mudah jalannya. Mungkin juga ada yang dalam kalangan penduduk ataupun rakan-rakan kita ni yang memerlukan bantuan ataupun sumbangan. Bagaimana sebenarnya peranan KRT di Dangi ini sendiri untuk membantu mereka yang memerlukan? Okey. Yang Dangi ni setakat ni saya rasa alhamdulillah atas bantuan-bantuan ni sebab kita ada YB kawasan tu Tuan Haji Saiful Yazan. Dia sentiasa bagi sokongan kepada kami. Kalau misalnya kita tengok tempat kita ada kesusahan ke, kita mohon dengan YB, dia akan turunkan bantuan. Contohnya kata ada pesakit yang perlukan kata pesakit pun kita pergi ambil juga. Ambil minta dengan YB, hantar. Pergi. Banyak aspek dia bantu. Betul. Dari segi kesihatan, segi banjir, segi masalah kewangan, segi budak belajar,
banyak juga. Dan itu tanggungjawab lah. Tapi maksud saya dari sudut komuniti ni yang kuat itu yang membawa kepada perkara sebegitu. Okey, selain daripada Puan Nur Hayati dan juga Mr. Ng Kok Hiap ni dari Dangi bersama dengan kita nak perkenalkan juga sebenarnya dah mendengar dari tadi tau. Saja kami simpan buat surprise sikit. Adalah pakar motivasi kita Dr. Kamilin Jamilin bersama dengan kita berada dalam panggilan video untuk turut bersama berbicara berkaitan dengan adab berjiran ni. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lama. Alhamdulillah sihat. Doktor sihat lama tak datang ni. Baik, Doktor, kalau boleh kita kongsikan. Hari ini kita memberi fokus bagaimana sebenarnya kepentingan hidup berjiran ini. Kalau boleh kita mulakan dahulu bersama dengan Doktor. Kita nak tahu bagaimana sebenarnya sebagai seorang ahli komuniti ini, kita sentiasa kena mementingkan jiran yang berada di sekeliling kita. Baik. Sebenarnya Nabi SAW dalam agama Islam ini satu agama yang dia dah bagi kita macam-macam petunjuk dalam kita berinteraksi dengan macam-macam orang, daripada jiran, tetangga, ibu bapa dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok dalam konteks kejiranan, ada dalam sebuah hadis Nabi SAW bagi tahu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan jiran tetangga. Maksudnya Nabi menggunakan perkataan memuliakan. Maksud memuliakan lebih daripada sekadar kita nak hormat, daripada kita sekadar meraihkan. Dia mesti something yang memuliakan ni, someone yang very special. Jadi Islam dia dah letakkan panduan dalam nak bagi kita ni, masyarakat ni saling membantu, saling kasih sayang, saling hormat menghormati. Sebab tu dalam Al-Quran Allah sebut, bila Allah kata kepada kita, sembahlah Allah, janganlah syirikkan Allah, hendaklah kita berbakti kepada kedua ibu bapa, wal bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari dzil junub. Iaitu Allah suruh kita berbuat baik kepada orang-orang jiran yang dekat dan jiran yang jauh. Yang maksud jiran yang dekat dan jiran jauh ni termasuklah jiran yang sama ada dia ada hubungan kekeluargaan dengan kita ataupun tidak. Sama ada Muslim ataupun tidak. Sama ada jiran tu jauh sikit daripada kita ataupun tidak. Ini semua termasuk dalam apa yang agama Islam tuntut kita untuk nak kita berbuat baik kepada jiran itu. Ya, Doktor, melihat kepada contoh yang kami bawakan di studio ni dari KRT Dangi ni, mereka menunjukkan bagaimana keindahan hidup berjiran sebagai sebuah komuniti, dan keunikan negara kita adalah kita ada pelbagai bangsa dan agama kan. Doktor, mungkin perkara ini kalau nak dikongsikan kepada seluruh rakyat Malaysia yang menonton pada pagi ini, bagaimana nak memupuk, nak ada perasaan ni untuk bertolak ansur seperti Encik Ng cakap tadi, Doktor? Masya Allah, ni bab-bab jiran ni satu bab yang kita tengok selalu jadi sensitiviti masyarakat kita kan. Nabi SAW dia dah bagi tahu pada kita. Dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi bagi tahu kebahagiaan manusia ni terletak pada 3 perkara. Satu, kalau kita memiliki jiran yang baik. Satu, kalau kita memiliki rumah yang luas, yang selesa. Satu lagi, kalau kita memiliki kenderaan yang juga selesa dan baik. Jadi jiran yang soleh ini sangat penting, sebab kalau jiran tu tak baik, kita tak akan tenang bila kita duduk dekat rumah kita. Dan kita akan rasa macam gusar, jiran kita tu kacau kita selalu dengar jiran yang selalu park kereta depan rumah, jiran yang degil, jiran yang tak peduli, jiran yang buat hal masing-masing, semua macam-macam kita dah dengar. Sebenarnya dalam Islam ada 3 perkara kalau kita nak muliakan jiran yang perlu kita kena jaga. Yang pertama sekali, kita tak boleh menyakiti jiran. Menyakiti ini mungkin ramai orang boleh buat lah, dia buat hal masing-masing, dia tak kacau jiran, itu senang. Nabi pun bagi tahu orang yang tak masuk syurga adalah, ataupun orang yang tidak beriman adalah orang yang jiran dia berpindah disebabkan kita punya masalah. Maksudnya jiran tu sakit hati dengan kita, jiran tu pindah daripada kita. Ini Nabi bagi tahu orang ni mungkin susah nak masuk syurga. Yang kedua ni lebih susah sikit. Yang pertama kita tak sakiti. Yang kedua ni dia ada cabaran dia. Maksudnya kita bersabar dan kita tahan diri kalau kita disakiti oleh jiran. Yang ni tak ramai juga orang boleh buat. Ramai boleh buat kalau dia masing-masing hidup hal sendiri, dia tak kisahlah. Tapi kalau ada jiran tu buat something yang mungkin lain ataupun yang buat dia sakit hati, dia akan nak bergaduh, dia akan nak serang dan sebagainya. Yang ketiga ni lebih tinggi lagi martabat dia. Maksudnya kita buat baik dan kita muliakan jiran kita.
Maksudnya macam mana kita nak balas? Kalau jiran tu contohnya disakitkan hati kita. Adakah kita balas dibalik dengan menyakiti hati dia? Adakah kalau jiran contohnya dia park depan rumah kita pergi pecahkan kereta dia ataupun kita lawan dia balik, ataupun macam mana sikap kita yang sepatutnya kita buat dengan jiran kita? Macam mana kalau jiran tu buang sampah depan rumah kita? Adakah kita akan balas dia, kita letak dia, kita bagi dia KFC, kita bagi dia McDonald's? Boleh tak kita buat macam tu? Okey. Itu antara tips yang paling berguna sebenarnya. Tak boleh sakiti hati jiran, kena bersabar, kena buat baik. Betul. Terima kasih doktor bersama kita hari ini berkongsi. Saya kira ini juga satu manfaat lah untuk kita sama-sama amalkan. Sebelum kita nak teruskan kepada perbincangan kita nak dengarkan pandangan penonton-penonton Malaysia hari ini berkenaan dengan tentang adab berjiran yang membawa bahagia ini. Silakan. Saya duduk apartmen. Jiran saya kat atas lah, Syed. Ketuk batu lesung. Ya Allah. Tak kisah nak ketuk batu lesung, semua orang nak masak. Tapi lapik lah. Ketung-ketak. Ya Allah. Tak faham konsep yang biarkan kucing datang berak kat rumah orang. Sebab dia tu dah ada cakap kan, kita dah boleh saman jiran kita kan kalau kucing datang berak kat rumah kan. Itulah, tengah tunggu masa je lah nak menyaman tu. Masalah kejiranan ni adalah parking. Ada yang memiliki kereta yang banyak dan parking menyusahkan jiran-jiran yang lain kerana menghalang pintu keluar dan masuk rumah jiran yang lain. Ini adalah juga tidak bertimbang rasa dan juga tidak parking dengan sempurna dan betul. Jiran yang baik adalah rezeki yang perlu disyukuri, walaupun apa jua agama dan bangsanya. Malah, Islam turut menganjurkan umatnya untuk berbuat baik dengan jiran. Persoalannya, adakah anda mengetahui dan mengenali jiran anda? Alhamdulillah jiran saya pun okey. Hantar-hantar juadah, bertukar-tukar juadah kan. Macam especially bila bulan puasa kita masak, kita bagi dia sikit. Kadang sebenarnya kita, yelah macam itulah cara kita nak ni kan, nak bertegur sapa dengan jiran. Saya ni baru pindah kat sini. So jiran sebelah ni, dia yang tolong pasangkan langsir. Dia yang datang tolong cuci rumah, tolong ngecat. Even rumah sebelah ni pun sekarang tengah bercuti. So macam barang dia, parcel dia datang hantar pun, saya tolong simpan kan. Minta tolongkan tengok-tengokkan anak tu memang biasa sebab jiran saya dua-dua kerja, suami isteri. Jadi anaknya tinggal kat rumah. Yang paling besar tu dalam darjah 4. So anything dia akan minta tolong saya. Kalau kita baik dengan orang, orang baik dengan kita. Apa yang kita rasa kita nak orang buat dengan kita, kita buat dengan orang benda yang samalah. Kita dulu mulakan. Terdapat pelbagai punca yang menyebabkan semangat kejiranan semakin luntur. Antaranya, perubahan gaya hidup masyarakat yang terlalu sibuk dengan hal sendiri serta mencari rezeki masing-masing sehingga jarang bertegur sapa. Oleh itu, semangat kejiranan perlulah dititik beratkan kerana ini dapat memberi manfaat kepada diri sendiri, penduduk setempat dan masyarakat sekaligus mendorong terjalinnya hubungan baik antara kaum. Baik, itu dia kita dengarkan berkaitan dengan jiran yang baik itu juga satu rezeki. Dan kita pun ada jiran yang baik juga. Antara contohnya komuniti KLT Dangi bersama kita. Mungkin kita berada di penghujung ni, sedikit kata-katalah. Ada aktiviti yang ingin dilakukan oleh KLT Dangi untuk dikongsikan? Yang sudah. Ya, silakan. Yang sudah tu sekarang kami tengah giat untuk acara untuk belia-belia lah. Okey. Yang baru lepas tu kita ada buat kayuh basikal. Kayu basikal. Itu banyak sambutan lah. Buat aktiviti itu kena sentiasalah bersusun supaya kita dapat berkumpul, membentuk. Itu yang penting. Kesinambungan itulah ya. Ya. Kalau daripada Cik Eng sendiri, kan mungkin juga bagi mereka yang sedang menonton ketika ini, kalau kita boleh sama-samalah semarakkan semangat kejiranan itu, apa yang boleh Cik Eng katakan kepada mereka? Bagi saya senang saja, dan pun bukan senang sebab benda ni dia dari diri sendiri. Betul. So kita sebelum ni kita jangan fikir orang lain, kita bentuk diri sendiri dulu. Kalau diri sendiri you tak dapat nak bentukkan dengan segi baik, suci, bersih, jangan
pening kepala nak fikir hak orang. Ya. Dan terima kasih Kita nak juga. ubah orang ni memang payah. Betul. Bentuk Diri sendiri dulu. Kita jaga diri kita, barulah kita dapat jaga semua orang. Ya, automatik benda tu dah akan Betul. datang. Kalau kita hati yang baik, hati yang mulia, benda tu rezeki tu akan datang sendiri. InsyaAllah. Baik. Terima kasih kita nak ucapkan Baiknya. kepada Cik Eng dan juga Puan Hayati bersama kita hari ini jauh datang dari Kuala Pilah nak berkongsi semangat kejiranan yang kuat ini untuk sama-sama kita dapatkan iktibar daripadanya. Terima kasih sekali lagi. Okey, kita nak kongsikan juga ini satu lagi berkaitan dengan jiran kami yang ni jiran belaki. Kita nak buat jiran belah kanan pula. Kisah penceritaannya, jadi kita saksikan terlebih dahulu perkongsian ini. Jom. Silakan. Kau ada anak jiran yang tak reti nak balik. Balik. Baik, sini. Dah lah kena halau. Cepat balik. Mana cepat balik. Cepat. Tengoklah. Ni, budak kalau main rumah tak reti nak balik. Mana? Ya Allah, cepatlah. Sini lah mana, cepatlah. Tak siapa tak tahu ni. Mak dia turut balik pun. Tak mak dah balik. Bukan Benti. Mak dia pun makin selim. Alah Amanda, suka benar duduk rumah makcik jiran sebelah ya. Boleh macam tu Boleh, ada. Saya percaya ramai dalam kalangan anak-anak sebenarnya ataupun ibu-ibu yang menghadapi situasi ini. Kita nak menyapa terus Puan Hanan dan Husna Ilien dari Pengkalan Cepa, Kelantan. Ini mungkin dah balik kampung lah ni ya. Dan kita juga bersama dengan Siti Nur Aida, jiran yang inilah ibu kepada Amanda ni, Nur Amanda Imani yang kini berada di Ceras. Assalamualaikum kedua-duanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Okey, apa ceritanya ni? Macam mana boleh berlaku kejadian sebegitu? Siapa yang tak nak balik? Siapa yang selalu pergi rumah orang lain ni? Silakan bercerita ni. Dua-dua suka pergi rumah orang lain. Ini terlalu baik sangat jiran ni sampai rumah pun berkongsi. Online ni dengan MSI ni pun saya duduk rumah Aida. Aida duduk kat Pahang. Dia balik kampung tapi saya datang rumah dia. Okey, begitu baik sekali ya. Okey, faham. Okey, kita nak tahu juga dah berapa lama Hanan dan Aida ni berjiran? Aida dia duduk kat sini baru lagi. Saya dah di sini lebih kurang dalam 7 tahun. Okey, dalam 7 tahun. Okey, maksudnya berkenalan sebab jiran lah, bukan sebab kawan baik ke sebelum ni ke? Tak. Sebab jiran. Sebab orang dulu kalau tiap-tiap petang kita orang selalu duduk kat luar, duduk kat padang ataupun selalu tolak anak, jalan-jalan. Kita boleh jumpa kat hal-hal, borak-borak sampai ke dunia. Ya. Okey, Aida nak tanya, Amanda ni apa cerita? Dah seronok sangat duduk rumah Hanan sampai Aida jemput nak balik pun tak nak. Adakah sebenarnya situasi ni selalu berlaku? Memang selalu pun kalau dia pergi rumah orang memang macam tu. Amandanya tak ada ke pagi ni? Ada tak ada? Mana kam? Mana Amanda? Mana tu? Malu ke? Inilahnya yang tak nak balik tu ya. Inilah budaknya. Hai Amanda. Hai Amanda. Amanda kenapa sampai tak nak balik ni? Apa yang best sangat, seronok sangat ni? Kat rumah Makcik Hanan ada apa tak nak balik? Kat rumah Cik Hanan ada apa siapa? Ada kawan. Ada kawan. Okey. Malu sikit, malu. Betul. Baik, Aida dan Hanan mungkin boleh kongsikanlah sebab yalah kita nak membesarkan anak-anak ni juga memerlukan persekitaran yang baik, jiran yang baik juga kan. Dan bila kalian ni dah klik sangat ni, maksudnya macam mana mengekalkan hubungan yang baik ni di antara satu sama lain juga? Ambil sini. Saya dulu kan kanan. Saya kanan. Sila. Aida dululah Aida. Okey, macam bagi dah lah kan. Dalam hidup jiran ni, dia ada yang kita kena jaga dan ada yang kita boleh macam clean share apa semua kan. Sebab dalam jiran ni tak perlu sangat terlalu berkongsi lebih sangat. Tak boleh juga, kan. Dia kena ada private kita sendiri, kena hormat jiran juga macam tu. Macam saya dengan Kak Hanan, contohlah kalau ada ada masalah salah faham apa-apa kan, kami akan macam judge tapi kita direct tanya, Kak Hanan betul ke gini apa so kalau betul Kak Hanan akan cakap mana ada ni apa tu okey. Lepas tu contoh kalau
selalu kan orang akan salah faham dalam chat, betul tak? Kalau kita chat kan kadang-kadang dia ada salah faham kan. Saya akan direct call kan, aku cakap apa dia tak faham. Lepas tu dia akan macam, oh okey tak, aku cakap sini sebenarnya macam tu. So apa-apa apa tu terus tanya, tak ada kami tak ada macam diam, cerita kat jiran lain pula, aku tu kat Hanan tu semua macam tu. Okey, faham. Kalau Hanan sendiri bagaimana Hanan? Kalau saya sendiri, setakat ni saya dengan Aida, kita orang macam satu kepala. Kalau duduk kat rumah, macam nak pecah rumah dia. Okey, baik. Macam memang kita orang saling hormat antara satu sama lain. Okey. Kita kena jagalah privacy je. Baik. Betul. Rumah Aida, saya je duduk kat ruang tamu. Kita orang nak gelak sampai pecah rumah pun hanya kat ruang tamu. Faham. Maksudnya ada batasnya jugalah ya. Okey. Dia pun ada suami. Betul, faham. Okey, Puan Aida, Puan Hanan, terima kasih banyak kerana sudi bersama kami. Semoga terus menjadi ataupun ada video-video yang lagi kelakar lah untuk dikongsikan ya. InsyaAllah. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih kedua-duanya. Okey, baiklah. Itu dia tadi perkongsian yang memang tular sebenarnya melihatkan kepada reaksi anak yang tak nak balik sebab seronok duduk rumah jiran. Tapi saya sukalah sebab dia kata ada batasnya juga. Itu sangat penting kan. Okey, kita pun ada batasnya ni. Kita berteriak seketika terus bersama kami di Malaysia hari ini. Okey, kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Sekarang kita nak teruskan perkongsian ini berkaitan dengan Celebrating World Engineering Day by Meranti, dan untuk itu kita nak bersama dengan seorang tetamu secara panggilan video. Saya nak perkenalkan Mr. Peter Pan Chun Siong, Pengurus Besar Hub Inovasi Antarabangsa dan Pusat Kecemerlangan Divisi Pembangunan Ekosistem Meranti bersama dengan kita. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Ya, terima kasih kerana sudi bersama kami. Mungkin sebagai pengenalannya, Mr. Peter, untuk kongsikan apakah itu World Engineering Day atau Hari Kejuruteraan Sedunia dan apakah peranan Meranti dalam usaha dan juga dalam sambutan antarabangsa ini? Okey, terima kasih. Sebenarnya nama penuh World Engineering Day ini ataupun Hari Kejuruteraan Sedunia adalah satu event rasmi daripada Badan Dunia UNESCO ataupun nama panjangnya United Nations Educational, Scientific dan Cultural Organisation. Sambutan World Engineering Day ini adalah satu usaha untuk meraihkan sumbangan jurutera dan kejayaan kejuruteraan untuk dunia yang lebih baik dan lestari. Tema tahun ini adalah Build Back Wiser, Engineering the Future. Maknanya kejuruteraan ini akan membina secara lebih pintar dan juga untuk masa hadapan. Ya, dan mungkin kalau boleh kongsikan berkaitan dengan inovasi, kita tahulah sangat penting dalam pembangunan bakat tempatan dan menjana kejayaan dan juga kekayaan. Apa yang sedang Meranti lakukan untuk menarik minat penyertaan generasi akan datang dan juga generasi muda dalam pembangunan inovasi tempatan dan antarabangsa ini? Okey, kalau saya boleh bagi sedikit pengenalan dengan Meranti. Meranti ataupun nama penuhnya Meranti Research Accelerator for Technology and Innovation ya, adalah gabungan di antara teknologi Park Malaysia dekat Bukit Jalil dan juga Malaysia Global Innovation dan Creativity Center MAGIC. Jadi dah jadi agensi yang barulah, namanya Meranti. Meranti memang sebagai agensi utama ya untuk objektif inovasi adalah penting untuk menarik pembangunan bakat tempatan ya. Di Meranti ni kami ada hub 4 IR ya, ataupun Industri Revolution tahap keempat ya. Di bawah hub ni kami akan menubuhkan makmar reka cipta, living lab dan sebagainya. Kami mainkan Makerspace ni macam tapak permainan ya, untuk belia-belia dan juga untuk kanak-kanak ya, menjana kreativiti dan inovasi melalui penghasilan prototipe idea berskala kecil dan sederhana menggunakan teknologi dan peralatan terkini seperti 3D printer, pemotong laser yang canggih dan juga alat-alat seperti numerical control komputer dan sebagainya. Ya, okey, kalau nak dikongsikan antara jenis-jenis aktiviti menarik yang boleh dilakukan oleh anak-anak kita pada sambutan ini? Bagi anak-anak yang belia yang ada minat ni, kita ada banyak aktiviti seperti reka bentuk dan pencetakan 3D, demo ukuran pencetakan laser, mamberan dan bengkel membuat
dan sebagainya lah. Semua kursus-kursus ni berkaitan dengan bidang STEM ya, atau sains, teknologi, kejuruteraan dan juga matematik. Ya, dan kalau boleh dikongsikan sekali lagi sambutan Hari Kejuruteraan ini, dan kalau nak dikongsikan kepada ibu bapa, saranan kepada mereka berkenaan dengan menjadi jurutera dan juga bagaimanakah yang boleh mereka sertai untuk menyertai sambutan ini, Tuan? Silakan. Okey, pada 4 hari bulan dan 5 hari bulan Mac, maknanya hari Jumaat dan Sabtu, nanti kami akan meraihkan sambutan World Engineering Day ya, ataupun Hari Kejuruteraan Sedunia. Acara ini memang secara hybrid lah, memandangkan keadaan pandemik ya. Jadi kami akan ada forum talk dan juga pocket talk yang 2 hari. Memang kami sudah sediakan pelbagai speaker yang memang sangat-sangat baguslah daripada berbagai bidang kejuruteraan, dan juga tujuan forum talk dan pocket talk ni kita nak menaikkan minat ya, dan juga kepada semua kaum belia dan kanak-kanak bukan bidang kejuruteraan, nak memahamilah sebab banyak ibu bapa kata nak jadi doktor, nak jadi bidang-bidang lain dan sebagainya, tapi dalam tahun ni dan tahun-tahun ke hadapan kami akan showcase lah, kita kata showcase bidang kejuruteraan supaya akan menaikkan minat ni kepada bidang kejuruteraan. Jadi dalam 2 hari ni kami memang ada banyak talks yang memang sesuai untuk kaum belia, juga university students lah, untuk semua pelajar-pelajar universiti dan juga untuk kanak-kanak lah. Jadi memang sesuai untuk semua golongan masyarakat. Ya, betul, dan pastinya boleh menarik minat juga. Mungkin sedikit pesanan, saranan untuk diberikan kepada ibu bapa juga yang mungkin berminat untuk menghantar golongan muda kita ini ke sambutan ini, Tuan? Okey. Jadi sekarang ni kami dalam proses untuk nak siapkan Makers Lab ya, di Meranti Park ya, nama lamanya Meranti PM lah. Jadi bila siap nanti ibu bapa boleh mengunjungi ya TPM ya, ataupun Meranti Park pada bulan Mei ya. Jadi ada banyak showcase peralatan yang moden dan canggih, dan juga kursus-kursus yang sangat sesuai untuk belia-belia sebab yang nak memahami bidang kejuruteraan, boleh buat prototype sendiri, boleh belajar semua secara amali ya, bukan secara teori saja, sebab masa pandemik semua belajar secara teori ataupun secara maya ya. Jadi bila ada ke lapangan nanti kami nak menjemput semua ibu bapa bawa anak-anak sekali lah, dengan yang belajar kat universiti ke ataupun kat sekolah, bawa kepada Makers Lab di Meranti Park ya pada bulan Mei nanti. Ya, okey, kalau boleh sekali lagi di kesempatan ini nak war-warakan, nak terus beritahu kepada semua yang menonton berkenaan dengan hari sambutan ini, sekali lagi perinciannya, Tuan, silakan. Okey. Kalau yang ada berminat boleh masuk kepada website ya, worldengineeringday.my. Jadi bila dah masuk website tu nanti boleh tengok semua pocket talk dan semua announcement lah berkenaan World Engineering Day, aktiviti di Meranti dan sebagainya. Ya, baik. Ini satu usaha yang sangat baik dilakukan oleh Meranti. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama kami. Semoga berjaya. Kita ucapkan kepada Tuan Peter Pan Chun Siong, Pengurus Besar Hub Inovasi Antarabangsa dan Pusat Kecemerlangan, Divisi Pembangunan Ekosistem Meranti bersama dengan kita. Terima kasih. Terima kasih. Ya, baik, itu dia sedikit perkongsian. Kita nak berehat seketika, selepas ini ada sikit lagi perkongsian bersama kami di Mesyai. Jangan ke mana-mana. Baik, kita nak kongsi sedikit lagi info. Ini penting untuk pengetahuan kita semua, Hanif, berkenaan dengan jumlah kes baru COVID-19 setakat semalam 1 Mac dilaporkan 25,854 kes baru. Dan terus menjadikan jumlah kes di Malaysia 3,468,590 kes. Jangan panik, ini memang dilaporkan dan dah pun ada satu laporan mengatakan bahawa kita sebenarnya hampir untuk melepasi tahap kemuncak varian Omicron ini. Dan ini adalah satu proses ataupun keadaan di mana memang berlaku di seluruh dunia dan kita hampirlah berada di sana. Jadi sama-samalah kita untuk terus ambil dos penggalak, jaga diri, jaga kesihatan, terus lapor sekiranya ada gejala lah. Baik, dan yang seterusnya kita nak kongsikan tentang tiada lagi status kuning, kontak casual. Dan yang pastinya ini adalah satu perubahan di mana status kuning kepada pengguna aplikasi MySejahtera yang menjadi kontak casual tidak ada lagi. Betul. Sebab kadang-kadang kita risau kan. Betul. Kita panik tengok kita ni kontak casual ni macam mana pula, kadang-kadang ada juga premis tak bagi masuk dan ini dilaporkan oleh pihak KKM dah tak ada. Okey, itu sedikit perkongsian di media sosial
sosial. Sekarang kita nak kongsikan, Rena sangat teruja ni. Jadi saya tinggalkan kepada awak anugerah juara lagu. Okey, jangan risau. Ini untuk peminat-peminat AJL 6 Mac ini. Secara langsung anda dapat saksikan di TV3 Malaysia. Nak tahu lebih info, layari www.anugerahjuaralagu.com. Kalau tahun lepas gila, tahun ni macam mana pula ceritanya? Jangan lupa untuk saksikan. Dan jangan lupa esok bersama dengan kami berkenaan dengan masalah bantut akan kami bawakan perkongsiannya di MSI. Baik, terima kasih untuk anda yang menonton Malaysia hari ini. Mudah-mudahan semuanya memperolehi manfaat berdasarkan apa yang kita utarakan hari ini. Senyum selalu. Jumpa lagi. Assalamualaikum.